Mari kita kembali menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. 让我们再次低头进入祷告。 Ya Tuhan, kiranya ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan akan firman-Mu. 是的，神啊，但愿这些都是成为我们的渴慕的心， Agar firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. 是你的话语成为我们引导我们走前面的道路。 Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, 在我们这个人生道路中充满挑战的时候， kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. 我们在你那里能够拥有盼望。 Pengharapan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui janji-janji-Mu ya Tuhan. 借助你的应许，你赐给我们一个盼望。 Dan kiranya janji itu boleh kami renungkan terus-menerus sehingga kami memiliki kekuatan di dalamnya. 但愿我们思考你的应许的时候，我们就拥有能力。 Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. 求主你对我们每一个人说话，我们已经预备好自己聆听。 Jadikan hati kami tanah yang subur, menerima benih firman yang boleh tumbuh dalam hati kami. 让我们的心田可以成为一个好的肥沃的田地，使你的种子可以种在我们的心田上。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 我们是奉主耶稣基督的圣名祷告感恩， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们，早上好。 Taja Ping'an. Damai sejahtera bagi kalian. Hari ini kita memulai akan kebaktian kita dengan menyalakan lilin. 今天我们要来点蜡烛，开始我们的崇拜。 Menandakan kita memasuki masa Advent. 代表着我们表彰着我们已经进入这个等候来临的第一个周日。 Masa Advent itu kata Advent maksud saya diambil dari bahasa Latin yaitu Adventus, artinya kedatangan. Advent 这个字是拉丁文，它的意思就是降临。 Maknanya adalah kita memperingati akan kedatangan Kristus sebagai bayi yang lahir di kota Bethlehem. 它的意思就是说，我们等候神的降临，它就是一个对我们有盼望的婴孩。 Advent juga bermakna pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kalinya di akhir zaman. 我们的降临节也是表示我们对基督第二次降临的盼望。 Dengan kata lain kita sedang menantikan Kristus untuk datang kedua kalinya. 那表示说，我们也正在等候做基督第二次降临， Menjemput setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya. 来迎接我们每一个信靠他的人回去。 Dan boleh dikatakan ini adalah masa penantian bagi kita. 这就是说，这一段时间就是我们等候的时候。 Dan oleh karena itulah kita hari ini akan merenungkan sebuah tema menanti di dalam pengharapan. 所以今天我们要思考一个题目，就是说在盼望中等候神的应许。 Yang menjadi dasar daripada perenungan kita adalah kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. 我们是要从耶利米书第33章14到16节来取的。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Ibu Censi akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. 我们要先用英文来读，然后用中文来读。 Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. 耶利米书33章第14到16节这么说：耶和华说，日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子，那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。
Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 神的话到这里为止，我们听了神的道，并且能够行出来的是有福的。 Bapak Ibu sekalian, berbicara soal penantian, saya teringat kurang lebih 12 tahun yang lalu, anak pertama saya, Nathan, lahir. 关于等待，我就想到12年之前，当我的第一个孩子乃登出生的时候， Ada nama Mandarinnya ya, Xie Enlai. 第一个孩子的名字叫做谢恩来。 Dan kemudian di tahun 2 tahun kemudian kurang lebih 20 bulan ya, lahirlah di tahun 2014 anak kedua yaitu John. 然后2年以后，就是我的第二个孩子出生，名字叫谢恩典。 Ya, jadi ada nama anugerahnya di situ ya. 所以这里包含着恩典在内。 Bapak Ibu sekalian, dari kelahiran kedua putra saya ini ada kisahnya dan ada keunikannya masing-masing. 这2位孩子的降生是在有他的一个故事，然后各自都有各自的特点。 Ketika anak pertama akan lahir, di situ kami begitu bersemangat ya, excited, maka kami berharap bahwa anak pertama akan lahir secara normal. 当第一个孩子要降生的时候，要来临的时候，我们是那么的经历过圣，以至于我们想到我们的孩子应该是自然生产的。 Istri saya begitu bersemangat, dia ikut senam hamil ya, supaya proses kelahirannya bisa lancar. 我的妻子是那么的精力旺盛的参加那些体操，使得她能够自然生产的顺利。 Begitu bersemangatnya di minggu-minggu terakhir hendak melahirkan, dia senam-senam sendiri di rumah. 因为她是那么的精力旺盛，以至于在还没有生产的前几个礼拜，她自己在家里就已经做了一些体操。 Ketika senam-senam itu ketubannya pecah dan air ada di mana-mana. 当她这样做的时候，然后她的羊水就突然破了，到处流。 Karena ini pengalaman pertama kami jadi panik, saya telepon ke TU, ini gimana nih? Cepat-cepat segera ke rumah sakit katanya. 因为是第一次的经验，所以我们实在很慌乱。于是我就马上打电话给爹地医生，说我应该怎么办呢？他说快点带到医院去吧。 Tanpa pikir panjang kami ambil tas yang sudah disiapkan dan kami pun berangkat meninggalkan rumah begitu saja. 然后我们就救护车来了以后，我们就匆匆忙忙的去医院了，然后家里就一片凌乱的留下来了。 Pastinya dikunci dulu ya supaya aman. 但是我们不忘记说锁门。 Nah, sampai di rumah sakit kita berpikir ini prosesnya akan segera melahirkan. 到了医院以后，我们想，可能这个生产的步骤马上就会执行出来。 Tapi tunggu anak saya ini Nathan nggak mau lahir-lahir. 但是等来等去，这个谢恩来竟然都不要先生出来。 Berulang kali kontraksi terjadi, istri saya sudah mulai mengerang kesakitan. 阵痛是连续不断的出现，但是孩子还没有出生。 Semakin dekat jarak antar kontraksi. 他的阵痛是越来越相近。 Dan setelah menunggu semalaman sampai pagi kurang lebih 20 jam, istri saya nggak tahan lagi. 我们等待了20个小时，经过了一个晚上，然后我的妻子就受不了了。 Dia panggil dokter, dokter nggak kuat dokter, sesar saja. 他告诉医生说：“医生，我已经支持不了了，那就好剖腹起因吧。” Akhirnya istri saya yang sudah lemas karena menunggu semalaman dibawa dengan kursi roda ke ruang operasi. 因为已经等待了一整个晚上，已经开始虚弱了，然后就用那个轮椅把他推进手术室。 Mendengar kata operasi, saya pikir oh ini bakalan panjang ya, bakalan lama. 听到动手术，我想可能手术会有一段蛮长的时间。 Saya pikir lebih baik saya pulang saja, bersihin itu air ketuban ada di mana-mana, kemarin belum dibersihin gitu ya. 我想说，我还是先回家吧，去清理我们的房子是那么的肮脏。 Saya share di BBM group, waktu itu masih BBM-an ya. Saya mau pulang dulu, mau bersih-bersih. 然后我告诉我的朋友亲戚说，亲戚我要先回家去整理我的房子。 Koko saya dari Amerika nelpon,
Bapak Ibu. Kamu nggak boleh ya pulang. Itu cepat kejadiannya kata dia. 我的哥哥从美国打电话来说：“你不可以回家去，因为手术很快就已经好了。” Belum dia selesai nelpon tiba-tiba ada suara Bai Cheng Lison, Bai Cheng Lison. 他的电话还没放下来的时候，突然间有声音说：“郑丽松的婴孩，郑丽松的婴孩。” Saya dengar siapa yang dipanggil gitu ya. Belum sadar. 我听了就觉得说，到底是他正在呼叫哪一个人？ Wah ternyata nama saya yang dipanggil. Maklum ya pertama kali jadi bapak, jadi grogi ya. 因为我是第一次做父亲，所以有一点慌乱，我才醒悟过来，原来他是正在叫我的孩子的。 Maka saya pun ke depan ruang operasi dan saya menggendong Nathan anak saya. 然后就跑到那个手术室的门口，然后我就抱到了我的第一个孩子谢恩来。 Kelahiran John berbeda. 那第二个孩子的来临又不一样。 Karena kokonya nggak mau keluar lewat pintu, lewat jendela, maka adiknya pun harus keluar lewat jendela, lewat operasi sesar. 因为他哥哥不愿意从门进来，他是用窗口来出来的，所以打开第二个婴孩也是如此吧。 Istri saya nggak pakai senam-senaman lagi. 我妻子现在已经不用做体操了。 Di hari yang kita sudah tentukan begitu ya, tanggalnya kita pilih begitu ya. Nah, istri saya bangun pagi-pagi dan sudah berdandan. 我们在锁定的日子，我们因为预先已经定好了，我妻子起来的时候就马上去化一点妆。 Kali ini saya mau ngelahirin dengan cantik, yang dulu jelek soalnya meraung-raung kesakitan kata dia. 他说：“这一次我要很美丽的来产下婴孩，因为上一次我是那么辛苦的才能够生产。” Sampai di rumah sakit, kemudian istri saya dipersiapkan oleh suster untuk segera masuk ke ruang operasi. 到了医院以后，我妻子就被护士带走了，然后为他预备一切手术前的事情。 Saya bereskan barang-barang supaya istri saya begitu masuk ruang operasi semua sudah beres. 我先把东西全部都处理好，以至于当我的妻子要进手术室的时候，一切都已经准备就绪。 Kemudian suster bilang, sandalnya mana ya? Gitu ya. 当护士问我说：“你妻子的拖鞋在哪里呢？” Sudah saya beresin, suster kata saya. 我说：“我已经把它存起来了。” Oh ya sudah, ciaka aja ya. Nggak pakai sandal masuk ke ruang operasi begitu. 然后护士说：“那就好了，只好赤着脚进入手术室吧。” Saya pikir waktu dulu kan pakai kursi roda ya. Jadi semua saya beresin. Sekarang ternyata suruh jalan dia masuk ke ruang operasi. 我想想，第一次生产的时候是用轮椅，所以我想第二次生产可能也一样，所以我把他的拖鞋都已经放起来了。 Saya pikir operasinya bakal cepat seperti kokonya. 我想可能这个手术会很快，就像第一个孩子那样快。 Istri saya sudah masuk ruang operasi 我的妻 10 子， menit belum keluar. 我妻子已经进入手术室10分钟还没有出来， Setengah jam belum keluar. 半个小时也还没有出来。 1 jam baru suster membawa John anak saya keluar. 1个钟头以后，护士才带着我的第二个孩子出 Rupanya 现。 dokternya telat, makanya operasinya agak lama begitu ya. 看起来医生迟到了，以至于手术进行的比较慢。 Kelahiran mereka berbeda, 他们的出生都不一样， punya cerita dan kisahnya masing-masing. 他们都有不同的故事。 Namun demikian ada hal yang sama Bapak Ibu sekalian ketika kami menunggu akan kelahiran anak kami. 但是同样的是，当我们等候我们的孩子出生的时候， Bahwa ketika kami menantikan kelahiran mereka, kami penuh dengan pengharapan. 当我们等待着他们的出生，我们是存着盼望。 Kami berharap bahwa anak kami akan dilahirkan dengan sehat. Ya. 我们盼望我们的孩子出生的时候是健康的、健全的。 Istri saya sebelum masuk ruang operasi dia bilang, nanti kalau keluar tolong dihitung ya jarinya lengkap nggak 55 begitu ya. 我的妻子要进手术室的时候告诉我说：“等下你抱婴孩的时候，你要算算他的指头是不是10个。” Tapi ternyata nggak bisa karena di bedong nggak kelihatan jarinya. 但是我不能够去算，因为他的身体已经被包裹得这么完全。 Namun terlepas dari apapun ketika kita mengharapkan atau menantikan sebuah kelahiran kita
punya harapan bahwa anak itu sehat, ibunya juga sehat, dan mereka akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. 当我们等待一个孩子出生的时候，我们当然是充满着盼望，因为我们希望那个孩子是健康的，母子都平安。我们也希望孩子长大了以后能够孝敬父母。 Penantian itu akan membuat kita berharap. 等待的时候，让我们拥有盼望。 Demikian juga dengan konteks daripada kitab Yeremia yang baru kita baca tadi. 就如刚才我们所读的耶利米书33章一样。 Ketika itu bangsa Israel dan kaum Yehuda ada di dalam masa pembuangan. 那个时候，犹大民族他们已经在被掳之地。 Ketika itu hati mereka serong dan mereka tidak percaya kepada Allah, maka mereka pun dibuang ke tanah Babel. 那个时候，他们却偏离了上帝的道，以至于他被掳到巴比伦。 Namun demikian ada janji Tuhan bahwa mereka akan kembali ke tanah mereka. 但是上帝允许他们要再回到他们的地方。 Dan pastinya ketika mereka mendengar janji itu, mereka menantikannya di dalam pengharapan. 当他们听到这个应许的时候，他们就以盼望的心来等待这个应许。 Dan oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana dari kitab ini, bagaimana kita bisa menantikan akan janji Tuhan di dalam pengharapan. 当我们今天思考这一段经文的时候，我们也要学习怎样来在盼望中等候主的应许。 Kita dapat bertahan atau kita dapat memiliki pengharapan ketika menantikan janji Tuhan oleh karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang setia kepada janjinya. 我们会拥有盼望，因为我们深信我们的神是信实的，他一定会持守他的信实，他的应许。 Di ayat ke-14 di situ dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum 就如 Yehuda. 这世界告诉我们说，耶和华说，日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。 Tuhan berkata, aku akan menepati janjiku. 神说，我要成就我的应许。 Janji apa yang akan ditepati oleh Allah? 神应许了什么呢？ Paling tidak ada dua hal yang akan Tuhan genapi di dalam janjinya itu. 至少有两个应许，神要成就。 Yang pertama adalah bangsa Israel, kaum Yehuda akan pulang ke tanah mereka. 第一个应许是说，犹大的民族他们将回到他们原来的地方。 Di sini dikatakan di ayat 16, Yehuda akan dibebaskan. 在16节告诉我们说，犹大必得救。 Inilah janji Tuhan, mereka mendapatkan pembebasan, mereka akan pulang dari tanah pembuangan. 这就是神的应许给犹大民族说，他们将要回到他们原 Dan ini 来。 boleh dikatakan sebuah penggenapan dalam jangka pendek. 这是一个不短的时间的应许。 Nah, namun ada juga penggenapan yang lain adalah penggenapan tentang kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus dari keturunan Daud. 然后第二个应许就表示说，一个应许是应承给我们每一个人的弥赛亚。 Dan inilah penggenapan jangka panjang. 这是一个比较长时间的应许。 Dua janji ini, penggenapan janji ini seringkali disebut dengan nubuatan ganda. 这就是好像是一个双重的预言。 Satu sisi kita diingatkan atau janji Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, kaum Yehuda, mereka akan dibebaskan dan pulang dari pembuangan. 第一方面，神应许说犹大民族和以色列民，他们将要回到他们的原处。 Di sisi yang lain, Allah berjanji kepada umat manusia ada pembebasan atas dosa dengan kedatangan Yesus Kristus. 另一方面，他应许了每一个民族说，各个民族说，他要来降临，并且要赎我们的罪。 Yang menarik Bapak Ibu sekalian, penggenapan janji Allah ini ditandai dengan tumbuhnya tunas keadilan bagi Daud. 这个成就应许的是表示说，从大卫的苗裔那边长出来。 Dalam bahasa aslinya kata tunas itu semah gitu ya. Ini berarti sesuatu yang tumbuh perlahan namun pasti.
在原文它是叫做 samak， 然后它的意思是说一个能够缓慢的成长，但是是一个很固定的、很稳定的成长过程。Bukankah sebuah tunas itu tumbuh dari sebuah benih yang ditanam di dalam tanah dan tidak kelihatan? 苗是种在地里面的，是一个种子，我们是看不到的。Dan perlahan dari benih itu tumbuh tunas yang juga bertumbuh perlahan menjadi dewasa, bertumbuh menjadi pohon atau tanaman yang kuat. 这个种子慢慢的，它就成为一个苗，然后这个苗就慢慢成长为一棵树。Nampaknya lambat, namun dengan pasti tunas itu akan bertumbuh. 看起来是缓慢的，但是它是稳定的成长。 Hal ini mengingatkan kepada kita sesungguhnya janji Tuhan juga seperti sebuah tunas, kadang seolah-olah tidak nampak. 这个也是表示告诉我们说，提醒我们，神的应许也是好像一个苗那样子，慢慢的成长，但是我们看不到。 Seolah-olah ketika Tuhan menggenapi janjinya itu begitu lambat sehingga kita tidak bisa merasakan Tuhan sudah menggenapi akan janjinya. 甚至有时候我们感觉到是那么的缓慢，以至于我们感觉不到神已经成就了他的应许。 Namun sekalipun lambat, Tuhan pasti menggenapi akan janjinya. 但是神虽然缓慢，但是他一定很稳的会将他的应许成就了。 Di dalam Alkitab kita tahu tokoh Abraham yang memiliki janji dengan Tuhan. 在旧约我们认识一个人物，就是亚伯拉罕。 Kita bisa melihat bagaimana Allah menjanjikan kepada Abraham dia akan memiliki keturunan yang begitu luar biasa, begitu banyaknya. 我们知道神应许亚伯拉罕说，他将要成为一个大族， Dia akan menjadi bangsa yang besar. 他要成为一个很大的民族。 Tetapi tunggu, bukankah tidak ada satupun anak yang lahir dari Sarah istrinya? 但是他等来等去，到了他年老的时候，也没有一个孩子是从他的妻子撒来的肚子里面生出来。 Abraham sempat ragu, benarkah Tuhan menepati janjinya? 亚伯拉罕甚至曾经疑惑过， Dengan caranya sendiri, ya, dia menikahi Hagar dan kemudian ada Ismail yang lahir. 他甚至用自己的方式，就是去娶那个夏甲，以至于他的孩子以斯玛利出生了。 Tapi Tuhan berkata, bukan ini keturunan yang akan aku berikan untuk menjadi bangsa yang diberkati. 但是神说，我不是说接受这个人这个孩子来成长一个很大的民族。 Hingga pada usia akhirnya 100 tahun lahirlah Ishak yang kemudian menjadi ayah bagi Esau dan Yakub, dan dari Yakub keturunan Israel pun lahir. 到了亚伯拉罕100岁的时候，才能够生出一个以撒来。以撒是成为雅各以扫的父亲，然后从雅各长出了12个民族，以色列的12个族。 Dan Israel menjadi bangsa yang besar dan hingga kita dengar namanya hingga saat ini. 以色列成为一个很大的民族，直到如今我们也听到他的名字。 Di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 11, penulis Ibrani mengatakan karena iman ia Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia Allah yang memberikan janji itu setia. 希伯来书11章11节这么告诉我们说：因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。 Abraham dan Sarah beriman kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang setia. 亚伯拉罕和撒拉，他是那么的深信神的应许，为什么呢？因为他相信他的神是能够成就应许的。 Dan Allah yang setia itu adalah Allah yang memenuhi akan janjinya. 信实的神，他要成就他的应许。 Bapak Ibu sekalian, janji apa yang sedang engkau tunggu dari Allah? 你在等待神的什么应许呢？ Doa apa yang sedang Anda panjatkan saat ini? 你正在为何事 Pergumulan 祷告？ apa yang sedang Anda hadapi?
你在面临什么样的挑战？ Pergumulan pribadikah, keluarga, iman, ataukah perekonomian? 是自己的还是家庭的？是经济上的还是其他的？ Mungkin saat ini semuanya nampak tidak jelas, seolah-olah tidak ada jalan keluar. 现在看起来好像什么都看不到，因为我们在视线模糊了。 Tetapi ingatlah, Dia adalah Allah yang setia, yang akan menempati akan janjinya. 但是请记住，我们的神是信实的神，他要成就他的应许。 Jika di masa yang lalu Tuhan sudah memenuhi akan janji-janjinya, tidak akan nanti di masa yang akan datang Tuhan pun akan pasti menggenapinya. 若是之前神已经应允他的应许，已经成就他的应许，那么我们也要盼望将来神也要成就他的应许。 Hal yang kedua berkaitan menanti dengan pengharapan, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya pengharapan meneguhkan akan penantian. 我们在盼望中等候的时候，其实盼望就是坚定等待的信念。 Di sini di ayat 15 dikatakan, pada waktu itu, pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. 第15节这里说：“当那日子那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。” Tunas yang dijanjikan oleh Allah bukanlah tunas sembarangan. 神所要成长的那个苗裔，并不是随随便 Di 便 sini 的。 dikatakan tunas itu akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. 这里告诉我们说，这个苗裔他要在地上施行公平和公义。 Keadilan dan kebenaran itu adalah karakter Mesias yang akan datang. 公平和公义就是指向将要来临的弥赛亚。 Keadilan di sini Mispat menunjukkan sebuah keadilan yang berasal daripada Allah. 这里的公义是说来自神的公义， Keadilan Allah yang bukan keadilan manusia yang pilih kasih dan timpang. 不是说好像人的公义那样子，是能够选择自己所喜欢的。 Keadilan Allah bukanlah keadilan manusia yang dapat dibeli. 神的公义不是像人的公义那样能够被买回落。 Dan bukankah itu yang kita saksikan pada masa kini? 在这个时候，我们不是要见证这样的公义。 Dan kata kebenaran di sini Sedek menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan standar Allah. 在这里的公平是指向说，照做神的标准来生活， Bukan hidup berdasarkan keinginan sendiri, kemauan manusia sebebas-bebasnya, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. 不是照做我们人的私意来生活，但是是照做神的标准。 Dan Sang Mesias yang adil dan benar inilah yang karakternya sempurna dan kita menantikan kehadirannya. 我们这个公义公平的弥赛亚的来临，是让我们来等候的。 Dan Allah itu sudah hadir di dalam diri Kristus Yesus. 神已经来临了，是借着耶稣基督， Dialah Sang Mesias yang dinantikan seluruh umat manusia. 他是我们人类所盼望的弥赛亚。 Dia menunjukkan keadilannya dan kebenarannya di atas kayu salib. 他已经成就了他的公义和公平在十字架 Sehingga 上， kita yang harusnya binasa mendapatkan pengharapan di dalam Dia. 以至于我们应当毁灭的，已经拥有了在十字架上的盼望。 Dan Dia berjanji akan datang kembali menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. 他承诺我们这些信靠他的人，他要再来。 Kita menanti akan kedatangannya dan kita berharap kepada Dia. 我们等候他的来临，我们也向他有盼望。 Dan oleh karena harapan itulah yang menguatkan kita sanggup menanti akan kehadiran Tuhan. 就是这样的盼望，使我们有能力来等候他的来临。 Karena Dia Allah yang adil dan Allah yang benar. Karena Dia Allah yang adil dan Allah yang 因 benar. 为他是公义和公平的神。 Hari ini kita memperingati Minggu Advent pertama. 今天我们纪念第一周日降临节， Kita menyalakan lilin berwarna ungu. 我们燃起这个紫色的蜡烛。 Ungu adalah lambang pengharapan. 紫色是代表着盼望，
Stola saya juga adalah warna ungu menunjukkan sebuah pengharapan. 所以牧师今天也穿着紫色的衣服，代表他心中有盼望。 Pengharapan kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. 我们对已经受死并且复活的主耶稣基督有盼望。 Kristus yang merupakan penggenapan daripada janji Allah. 神是代表着已经神的基督是代表神已经成就了他的应许。 Dan oleh karena kita berharap kepada Allah, kita mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan. 一直当我们面临挑战的时候，我们可以从对神的盼望拥有能力。 Ini adalah George Muller, sebagian kita mungkin mengenal akan tokoh ini. 这是乔治穆勒，可能我们大家也熟悉。 Dia tokoh Kristen berasal dari Inggris dan dalam catatan bahwa dia mengasuh 10.000 anak yatim piatu. 他是一个英国人的基督徒，我们知道他已经曾经来护理过1万个孤儿。 Seumur hidupnya dia mengasuh memelihara 10.000 anak yatim piatu. 他一生中已经护理了1万个孤儿。 Bukan berarti bahwa dia adalah orang yang kaya raya sehingga dia bisa mengasuh sekian banyak orang anak. 这并不代表他是一个很富有的人，以至于他有能力来护理这1万个孤儿。 Tetapi dia oleh karena imannya, oleh karena pengharapannya kepada Allah, dia berdoa kepada Tuhan, menaikkan segala permohonannya kepada Allah. 因着他是有信心，并且他用祷告来向主祈求他所需要的一切。 Sehingga sekalipun dia tidak memiliki kekayaan secara pribadi, tetapi Tuhan mengirimkan orang-orang yang mendukung dia di dalam pelayanannya. 虽然他个人没有这么富裕的，但是神要差派许多的人来帮助他。 Dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang dia lakukan. 他能够感受到神在他的这个侍奉当中有帮助。 Dan oleh karena itulah dia berkata demikian, pengharapan pada Tuhan adalah kunci untuk melihat tangannya yang bekerja. 因此他说了这样的一句话：对神的盼望是看见神做工的关键。 Sepanjang kehidupan George Muller, dia tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Dia hanya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menggerakkan orang untuk mendukung pelayanannya. 乔治穆勒在他的一生中从来不会向人类乞讨，因为他只是借着祷告来向主祈求的时候，神就会激励许多的人来帮助他。 Dia tidak berharap kepada manusia, dia berharap kepada Allah. Dan Allah menyatakan mujizatnya kepada George Muller. 他不是对人有盼望，但是他是对神拥有盼望，神就借着这个来使他更有信心。 Dan inilah yang Yesaya nyatakan kepada kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Allah, artinya berharap kepada Allah, akan mendapatkan kekuatan baru. 所以有这样的一句话，对神的盼望以赛亚书这边说到，但那等候耶和华的必重新得力。 Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapakah kita berharap? 要请问一个问题：我们对谁拥有盼望呢？ Dalam situasi kehidupan ekonomi yang saat ini mungkin tidak mudah, kepada siapakah kita menaruh pengharapan kita? 在这经济状况不容易的时机，我们对谁拥有盼望呢？ Apakah kepada manusia, kepada lembaga-lembaga atau kepada pemerintahan? 我们是否要对人，或者对一些机构，或者对政府拥有盼望呢？ Adakah kita datang kepada Tuhan? Masihkah kita datang mengharapkan Allah yang menjadi sumber kekuatan kita? 我们是否还依然来到神的面前，因为他是一切能力的根源。 Jika Tuhan rela meninggalkan surga yang mulia, lahir di kandang domba, tidakkah Dia akan menolong Anda? 若是神愿意留下他在天堂那么奢华的生活，然后他愿意来到这里来拯救我们罪人。 Jika Dia rela menderita di atas kayu salib, tidakkah Dia juga menanggung merasakan segala pergumulan yang Anda hadapi? 若是他愿意上十字架承担一切的苦难，他是否也愿意来担当我们的所面临的苦难呢？ Karena itu di dalam segala
pergumulan yang kita hadapi, ingatlah, berharaplah kepada Tuhan. Dan ketika kita bersabar menanti di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan di dalam Dia. 所以当我们奋斗的时候，请记住我们的神，我们对他有盼望，他会救助我们。 Di dalam penantian kita, di dalam pengharapan kepada Tuhan, marilah terus kita mengingat bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang menguatkan kita. 当我们等候的时机，我们等待的时刻，我们要记住，我们的神是我们的能力。 Sebuah kutipan mengatakan, harapan yang sejati adalah mempercaya Allah, walaupun kita tidak bisa melihat jalannya. 有一句话告诉我们说，真正的盼望是相信神，虽然看不到他的道路。 Saat ini mungkin pergumulan yang kita hadapi, kita belum ada jalan keluar. 这个时候，可能我们所面临的挑战或者奋斗，我们看起来好像还没有出路。 Masa depan kita mungkin terlihat suram. 我们的前途看起来好像是模糊的。 Tapi ingatlah, kepada Allah kita bisa berharap. 但是请记住，我们对神有盼望。 Oleh karena apa Bapak Ibu sekalian? Oleh karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 为什么呢？因为信是所望之事的实底，是未见之事的确据。 Ketika kita menghadapi masa-masa pergumulan kita menggunakan mata iman kita bahwa Allah ada di sana dan Allah akan 当我 menolong 们 kita. 面临挑战、奋斗的时候，我们就要思考说：神在哪里？ Di momen kita akan menghadapi Natal ini, marilah kita terus menaruh pengharapan kita kepada Allah yang mengasihi kita. 当我们面临圣诞节的时候，让我们仍然将我们的盼望存在神那里。 Pada hari ini beberapa jemaat kita, umat Tuhan akan menerima baptisan. 今天有几位的弟兄姐妹，他们要领受圣洗礼。 Baptisan adalah penggenapan daripada harapan janji Allah. 圣洗礼就是成全盼望。 Janji Mesias yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. 弥赛亚来到世上，就是要来拯救每一个人类。 Karya keselamatan itu dimulai dengan kelahiran Kristus yang kita rayakan sebagai Natal. 救赎的开始就是我们现在要庆祝的耶稣基督的降生。 Dan karya keselamatan itu digenapi oleh kematiannya di atas kayu salib. 他的救赎是被他在十字架的受死成就的。 Dan respon kita atas janji Allah adalah dengan beriman kepadanya. 我们的回应就是要对他拥有信心。 Dan baptisan adalah wujud tanda iman kita disaksikan oleh Allah dan oleh umatnya di tempat ini. 我们受洗就是证明我们对神的信心可以在神和众人的面前被见证到。 Oleh karena iman daripada orang tua, mereka membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan dan mereka akan berjanji mendidik mereka di dalam iman kepada Kristus. 因为家长的信心，以至于他带着他的孩子们来到神面前，也是要培养他孩子们的信心。 Oleh karena iman rekan-rekan kita yang dewasa menerima akan baptisan dewasa. 因着这些成人的信心，以至于他们愿意受坚信礼。 Dan melalui CD, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sudah menerima baptisan anak secara pribadi saat ini akan mengakui iman mereka kepada Tuhan. 借着坚信礼，这些已经受到了幼洗的弟兄姐妹们，他们在众人面前要承认他们的信心。 Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyaksikan rekan-rekan kita yang dibaptis, ingatlah kembali akan iman kita ketika kita menerima baptisan. 弟兄姐妹们，我们要见证这些弟兄姐妹，他们要领受圣洗礼的。 Bahwa kita pernah mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya bahwa kita mau percaya kepada Allah yang setia. 我们在神面前，在众人的面前，我们承认我们对信实的神的信心。 Kiranya hal ini boleh menyiapkan kita memasuki akan masa raya Natal. 这样的时刻，让我们可以预备好我们自己的心。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Ya Kristus Yesus Sang Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa. 基督耶稣是神已经应允我们的弥赛亚， Kami mau belajar untuk berharap kepadamu. 我们要学习怎样对他拥有盼望。 Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan.
在这充满着挑战和奋斗的世界里，神啊，我们对主的盼望是我们能有能力。 Melalui janji-janji yang Kau berikan di dalam firman-Mu, melalui Alkitab yang kami baca, kami boleh melihat Tuhan menggenapi satu persatu akan janji-Mu. 借着圣经所写的真理，使我们能够明白到，我们也相信神，你是成就应允， Dan kiranya kami terus menyandarkan diri kami kepada Engkau. 让我们能够总是向着你有盼望、有信心。 Berkatilah rekan-rekan kami akan menerima 求 baptisan pada hari ini. 求主祝福每一位弟兄姐妹，他们要领受圣洗礼的， Baik anak-anak yang diantar oleh orang tua mereka, 是那些家长们所带领的孩子们， mereka yang baptis dewasa ataupun CD. 是他们那些成人洗礼或者坚信礼的。 Tuhan menyaksikannya dan Tuhan menerima pengakuan iman mereka. 求主见证他们的洗礼，也求主接受接纳他们。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。